TV KPM. Didik TV KPM. Kita di pentaksiran sumatif. Kalau di segmen sebelum ini kita sudah mengetahui tentang pengenalan dan juga modul yang berada di dalam aplikasi My PASM. Dan sekarang ini di segmen ini Encik Hamzah ingin tekankan dan juga memberi fokus bagaimana cara penggunaan aplikasi ini. Bagaimana caranya tu Encik Hamzah? Okey, terima kasih Mira. Jadi untuk My PASM ni sebenarnya kita untuk PASM lah ya. Untuk PASM kita sebenarnya telah menyediakan dua dokumen. Satu dokumen standard pentaksiran alternatif dan satu lagi adalah instrumen PASM lah yang kita namakan sebagai Environment Based Assessment Instrument. Jadi dua-dua dokumen ini kita masukkan dalam aplikasi. Jadi guru sebenarnya boleh merujuk dalam dokumen, tetapi dalam masa yang sama semua bahan-bahan yang ada dalam dokumen ini kita telah masukkan dalam aplikasi My PASM kita. Okey, jadi untuk tujuan memudahkan pentaksir atau guru-guru kita melaksanakan pentaksiran, kita hanya menyediakan semua bahan-bahan ini dalam aplikasi My PASM. Jadi paparan untuk My PASM kita boleh lihat seperti dalam skrin lah. Okay, kita ada paparan selamat datang dan setiap pengguna mesti ada ID penggunanya dan kata laluan. Jadi jika pengguna tak ada ID ataupun kata laluan, mereka tak boleh akses lah dalam sistem My PASM kita ni. Dan unik untuk My PASM ni, guru hanya gunakan telefon saja kan. Okay. Hanya guna telefon bimbit, tiada lagi kertas, tiada lagi bahan-bahan lain untuk mentaksir murid-murid berkeperluan pendidikan khas ni. Hanya menggunakan telefon sebagai satu alat untuk mentaksir. Jadi kalau kita boleh lihat selepas ini kita nak tunjuk demonstrasi supaya kita boleh lebih faham macam mana kaedah mentaksir PASM ini dilaksanakan. Okey, jadi kita boleh lihat video. Okey, ada paparan video. Jom kita saksikan. Okey, kalau kita lihat ini adalah paparan muka hadapan lah bagi aplikasi kita ini, dan kita boleh mula untuk pergi kepada log masuk lah. Okey, log masuk kepada aplikasi ini, sama ada guru-guru boleh menggunakan ID yang telah diberikan, sama ada email ke ataupun nombor kad pengenalan dan sebagainya, kita telah berikan kepada semua pengguna lah. Dan bila masuk, mereka boleh melihat modul-modul yang kita sebutkan dalam segmen yang lepas, iaitu kita ada modul pentaksiran, modul log saya, modul sijil digital dan juga modul tetapan. Okey, jadi kalau kita lihat dalam tetapan, kita ada banyak fungsi yang di situ yang guru-guru ataupun pentaksir kita boleh pilih untuk kemaskini ataupun ubah bergantung kepada kesesuaian pentaksir sendiri. Ini bergantung kepada pengguna lah. Betul. Nak setting macam mana ya? Ya, betul. Okey. Jadi ni seperti yang kita sebut tadi, sama ada dia nak mode biasa ke, mode gelap ke, bergantung kepada kesesuaian pentaksir lah. Okey, seterusnya kalau kita lihat peranan ataupun fungsi utama adalah untuk mentaksir. Jadi kita pergi kepada modul pentaksiran. Okay, bila kita pergi kepada modul pentaksiran, kita boleh memilih dalam sesebuah sekolah tu pasti ada beberapa kelas lah. Ada kelas A, kelas B, kelas C dan sebagainya. Jadi guru perlu memilih kelas mana yang mereka nak taksir. Bila mereka pilih kelas, akan keluar senarai nama murid. Nama calon. Jadi dalam ramai-ramai senarai murid tu, guru boleh pilih murid mana yang mereka nak taksir, kemudian boleh mulakan pentaksiran. Okey, jadi guru boleh pilih instrumennya yang bagaimana, okey, kemudian reaksinya bagaimana, konstruknya bagaimana dan standard kebolehannya bagaimana. Jadi guru hanya boleh pilih sahaja dalam aplikasi. Okey, dan kita juga sediakan rujukan standard kebolehan supaya cikgu boleh lihat dululah kan, sebelum mereka menentukan standard kebolehan calon, dia boleh pilih dulu, dia boleh rujuk dulu, kemudian baru pilih standard kebolehan bagi murid tersebut. Okey, selepas dipilih standard kebolehan, mereka kena pilih kualiti, sama ada, cukup ataupun lebih. Okey, dan setelah kualitinya dah dipilih,
kena masukkan eviden. Eviden ni buktilah kan. Mana kata kita telah melaksanakan pentaksiran tersebut. Jadi untuk eviden kita beri 3 pilihan. Sama ada guru ataupun pentaksir boleh masukkan URL ke, gambar ke ataupun video. Jadi untuk kali ini kita cuba masukkan gambar. Gambar itu sama ada gambar dalam sedia ada dalam kita punya telefon ataupun gambar live, gambar secara langsung lah. Waktu itu kalau kita ada murid tengah, waktu ini contoh murid tengah mencuci pinggan kan, kita boleh masukkan gambar murid tengah mencuci pinggan dan kita hantar. Bila hantar pentaksiran, kita boleh lihat secara rumusannya lah. Okey, lihat cikgu pentaksir lihat rumusannya. Kemudian kalau pentaksir dah setuju ataupun dia dah yakinlah pentaksirannya dihantar. Okey. Dan selepas itu mereka terus boleh lihat sijil digital. Mereka boleh lihat log saya lah. Okey, log saya ni memaparkan sejarah pentaksiran yang dilaksanakan. Jadi kalau pentaksiran tu dah dilaksanakan, sudah pasti ada dalam sejarah tu lah di log saya tu. Okey, kemudian kita pada modul sijil digital, ni yang sangat menarik. Makna kata selepas pentaksiran dibuat, kita terus boleh lihat pelaporannya, sijilnya. Okey. Jadi kita lihat di sini ada pentaksiran telah dilaksanakan. Okey, jadi itu prosesnya daripada awal, daripada nak log masuk sehinggalah pentaksiran itu dapat dilakukan. Dan lihat pelaporannya. Hingga ke pelaporannya. Ya, betul. Baik, kalau kita lihat daripada segi penjaminan kualiti itu pula, bagaimana penjaminan kualiti yang dimasukkan di dalam aplikasi itu dapat dilaksanakan? Okey, terima kasih Mira. Kita kata ini ada satu bentuk pensijilan kan. Kita ada satu standard lah supaya kita jaga supaya nanti bila murid-murid kita ini keluar, kita tak dipertikaikan lah kan. Calon kita ni bawa sijil, dia tak dipertikai sebab kita ada penjaminan kualiti yang kita laksanakan. Jadi untuk aplikasi ini sudah pasti pentaksir melaksanakan pentaksiran berdasarkan sekolah masing-masing, berdasarkan kelas masing-masing. Cumanya peranan pengetua sekolah. Okay, pengetua sekolah berperanan sebagai ketua pentaksir di sekolah. Jadi pengetua perlu memastikan setiap apa juga pentaksiran, evidence, standard kebolehan yang telah dimasukkan oleh pentaksir itu betul-betul menggambarkan kebolehan sebenar murid. Sebagai contoh, cikgu kita nak mentaksir tentang berpakaian murid. Okay? Bila lihat balik berpakaian, gambar evidennya bukan gambar berpakaian, gambar tengah makan. Jadi tak betul. Jadi kat situ peranan pengetua supaya dia boleh ubah. Dia boleh ubah eviden ke ataupun dia boleh minta pentaksir buat pentaksiran semula dalam My PSM ini. Jadi di situlah berlakunya penjaminan kualiti supaya memastikan apa juga pentaksiran yang telah dilaksanakan itu mematuhi akur kepada ketetapan yang kita telah lakukan. Okey, baik. Dan sekarang Encik Hamzah, mari kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, ini yang kita nak nantikan sekian lama untuk murid berkawal pendidikan khas ni, sebab kita kata sebelum 2021 mereka tak ada sijil kan. Mereka keluar sahaja daripada sistem persekolahan, hanya ada sijil berhenti sekolah. Jadi bila ada pelaksanaan PSM, sekurang-kurangnya mereka ada sesuatulah dokumen pengiktirafan yang mereka boleh bawa keluar setelah berada dalam sistem pendidikan di Malaysia ni lah. Jadi untuk pelaporan ni kita boleh jana melalui sistem MyPSM saja. Okey, jadi untuk transkrip ini, untuk transkrip kita boleh jana terus dalam aplikasi kita, terus boleh lihat. Sebagai contoh, setelah sebulan ataupun 2 bulan pentaksiran itu dilaksanakan, pengetua nak lihat pentaksiran yang telah dilaksanakan untuk murid contoh Hamzah kan. Murid Hamzah ni macam mana dia punya pencapaian kebolehannya. Jadi pengetua boleh lihat, di situ kita boleh lihat ya sejarah pentaksiran yang telah dilaksanakan, siapa pentaksirnya, bila dia taksir kan, apa kebolehannya, apa evidennya. Okey, jadi di situlah pengetua boleh lihat bagaimana pentaksiran telah dilaksanakan ataupun tidak. Seterusnya kalau kita lihat di sini kan, kita mengeluarkan sijil fizikal. Okey, sijil fizikal yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan dengan tanda tangan pengarah peperiksaan kami lah. Okey, jadi sijil ini, kualiti sijil kami ni sama macam kualiti sijil
sijil SPM. Betul, saya tengok hampir serupa kan? Ya, Sama. Cumanya dia tak setara lah kalau kata sama ke dengan SPM. Sudah pasti dia berbeza lah. Cuma kualiti kertas, kualiti keselamatannya sama macam SPM. Jadi cuma yang kita bezakan adalah bagaimana kita melaporkan sijil ini. Kalau SPM kita melaporkan grade, kan kita ada grade A, B, C sebagainya. Tapi untuk sijil alternatif sekolah menengah ini kita melaporkan standard kebolehan. Jadi banyak standard kebolehan kita nak laporkan ni. Kalau ada 53 konstruk, ada 53 perkara yang kita nak laporkan tentang murid. Jadi tak cukuplah dengan satu muka surat kan. Betul. Jadi kita sediakan QR code di situ. Bila diimbas, kita akan dapat lihat sijil digital seperti yang di sebelah ni. Sepatutnya sijil digital ni dalam telefon lah kan, tapi kita print, kita tunjuk di sini supaya kita dapat lihat satu persatu bahawa dalam sijil digital tu kita letakkan domainnya apa, kan, outcome-nya apa, standard kebolehannya apa dan penyataan bagi setiap standard kebolehan yang kita nak paparkan atau kita nak maklumkan kepada masyarakat di luar sana. Jadi saya kira bila maklumat ini jelas, dia akan memberikan gambaran kepada kebolehan murid kita. Kan, kalau kadang-kadang murid-murid kita ni dia kadang tak boleh nak bercakap tentang diri dia. Kan, ada murid-murid berkumpulan pendidikan khas kita ni dia bila berhadapan dengan orang dia tak boleh bercakap. Contoh murid-murid autism, ada yang dia tak boleh bersosial kan. Dia cuma boleh cakap dengan sebahagian orang saja. Mungkin ibu apa sebagainya, tapi bila dengan masyarakat, dengan majikan, dia sukar untuk berkomunikasi. Jadi bila dia ada dokumen ini, sebenarnya dokumen ini boleh bercakap bagi pihak dia. Kan, dia boleh memaparkan sebenarnya banyak kebolehan dia ni kan. Banyak kebolehan yang kita boleh paparkan dalam sijil alternatif sekolah menengah ini. Ya, baik. Penjelasan cukup jelas daripada Encik Hamzah. Memandangkan kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan, kita sudah tahu bagaimana aplikasi My PASM ini dilakukan. Sedikit rumusan atau kata-kata akhir daripada Encik Hamzah. Okey, terima kasih Miras. Untuk bagi slot ini kita hanya nak memberitahu masyarakat bahawa kita menggunakan aplikasi ini sebagai satu alat pentaksiran. Jadi tiada lagi kalau ditanya nanti mana kertas peperiksaannya, mana dewan peperiksaannya, kita tak ada lagi lah. Kita gunakan aplikasi sebagai medium kita melaksanakan pentaksiran. Jadi saya kira itu satu kelainan lah berbanding dengan pentaksiran dengan peperiksaan yang lain. Baiklah, terima kasih banyak Encik Hamzah atas perkongsian ataupun dedahan mengenai aplikasi My PASM pada hari ini. Satu perkongsian yang cukup baik kepada ibu bapa, warga, pendidik dan juga murid sendiri. Terima kasih. Sesuailah dengan pemekasaan ICT yang dijalankan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Betul. Terima kasih. Teruskan setia menonton Pentaksiran Sumatif untuk lebih banyak lagi perkongsian informasi yang menarik kepada anda semua. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.